KPM. Didik TV KPM. Hari ni Chris ada tetamu. Tapi kat mana dia? Dah lambat dah ni. Hai Chris. Hai cikgu. Apa khabar Chris? Khabar baik cikgu. Sihat Cikgu macam ke? mana? Cikgu sihat? Cikgu pun sihat. Lama kan kita tak jumpa. Dah lama cikgu. Hampir 2 tahun dah kan? Betul cikgu. Sebenarnya cikgu ada cerita menarik ni. Uish, cerita menarik. Okey, kalau macam tu, kenalah minum air dulu cikgu. Bagus. Idea yang bernas tu. Okey, cikgu nak minum apa cikgu? Cikgu rasa cikgu nak minum koko kau lah. Koko kau Ya, betul. Okey, boleh cikgu. Pastikan Chris buat yang paling sedap sekali. Paling sedap. Air koko ni kalau tak sedap, kalau dia buat biasa-biasa je tak sedap. Okey, baik cikgu. Okey. Kenapa lambat sangat ni Chris? Cikgu ada masalah sikit cikgu. Kenapa Chris? Air koko ni macam tak larut lah. Kenapa tak larut? Sepatutnya koko ni merupakan zat pelarut dan dia boleh melarutkan diri dia di dalam pelarut. Aduh cikgu, air koko saya pun dah tak jadi. Tapi cikgu asyik cakap pasal zat terlarut. Tak fahamlah cikgu apa semua ni. Nak tahu? Jom masuk kelas cikgu. Okey, jom. Hai semua, apa khabar? Saya harap semua sihat dan sedia untuk slot kita pada hari ini, iaitu slot menengah rendah bersama saya Chris MJ dan juga siapa? Cikgu Faralina untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 2. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, baik saja. Chris baik? Chris pun baik dan sangat tak sabar untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu, saya juga ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Dina dari SK Pendidikan Khas Seremban selaku juru bahasa isyarat pada episod kali ini. Baiklah Cikgu Faralina, saya nampak di sini ada air koko, ada air gula, ada gula lagi. Kita nak buat apa cikgu hari ni? Baiklah, sebelum kita masuk kelas, Okey. apa kata kita lihat dahulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama adalah kita akan dapat menerangkan dengan contoh maksud larutan dan juga ketelarutan. Chris, kemudian Chris kena tahulah nak menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor mempengaruhi kadar ketelarutan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan seharian kita. Dan yang keempat, kita akan dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan seharian dan industri pembuatan. Ada lagi ni Chris. Dan yang terakhir adalah Chris dan juga murid-murid di rumah akan menunjuk cara contoh pelarut, bukan air dan juga kegunaannya dalam kehidupan. Okey, faham. Jadi topik kita hari ni ialah kita pada hari ini adalah air dan juga larutan. Okey, air dan juga larutan. Bab 5 betul tak cikgu? Bab 5 betul. Okey, baiklah. Cikgu, apa yang akan kita belajar dulu cikgu? Okey, macam tadi Chris kan ada buat koko kan? Tak jadi lah tapi cikgu tak tadi. larut. Jadi untuk pastikan kita ni ada air yang sedap, kita perlu tahu 3 perkara utama. Yang pertama adalah, cikgu gerak ke sana. Okey, boleh cikgu. Okey. Yang pertama adalah zat telarut. Zat telarut. Zat yang telarut ni Okey. adalah bahan yang boleh melarutkan diri dia di dalam cecair. Contoh zat telarut adalah GULA, gula. GULA, gula. Okey, jadi kita ada juga zat telarut yang lain yang kita pakai dekat rumah. Chris tahu tak apa zat telarut yang lain kita pakai kat rumah? Tahu cikgu?
GARAM. Garam. Betul tak, cikgu? Pandailah Chris ni. Okey, betul. Garam juga merupakan zat terlarut kerana dia boleh melarutkan diri dia di dalam cecair. Okey, kemudian yang kedua pula. Yang kedua kita nak belajar iaitu pelarut. Pelarut ni adalah cecair yang boleh melarutkan zat terlarut tadi. Cecair yang boleh melarutkan zat terlarut tadi. Okey, faham. Kita ada pelarut yang paling popular. Paling popular. Apa cecair yang paling popular? Saya tahu, cikgu. Air, betul tak? Air. Chris, cikgu nak tanya ni. Ya. Chris ni dulu ulat buku Okey lah, cikgu. Boleh tahan tengok lah. macam boleh jawab je semua tu. Sebenarnya Chris tembak je, cikgu. Saya nampak banyak air sini. Betul. Pelarut yang popular adalah air. Memandangkan kan, Chris ni terror sangat kan, kita tanya. Okey, apa dia? Larutan apa pula? Tak pastilah, cikgu. Larutan tak pasti. Tak pasti. Larutan adalah air kita campur dengan Gula. very good. Kita campur dengan gula. Akan menghasilkan Larutan. Ataupun kita ni dekat rumah kita panggil air gula. Nak cuba tak, Chris? Boleh je kalau nak cuba. Tak berani, cikgu, sebenarnya. Tak berani. Takut dah tu. Okey, tak apa. Okey. Okey, baiklah. Jadi kita dah pun belajar 3 perkara yang utama. Okey, Yang boleh tak pertama, cikgu kongsikan rumusan 3 perkara tadi? 3 perkara tadi kita belajar zat terlarut, iaitu kemudian pelarut dan juga larutan. Okey, baiklah. Tadi kan, Ya. air Chris kan tak jadi. Betul lah, Tak nak cikgu. tanya ke kenapa? Kenapa, cikgu? Dia macam ni, dia tak terlarut. Kenapa? Okey. Untuk perkara itu, kita kena tahu 3 perkara juga. Asyik 3 je cikgu ni kan? Okey, apa tu, 3 perkara ataupun 3 jenis larutan. Okey. Cikgu bawa bersama-sama dengan cikgu 3 jenis larutan ni. Okey. Larutan yang pertama adalah larutan cair. Larutan cair. Larutan yang kedua adalah larutan pekat. Okey, larutan Dua-dua larutan pekat. ni, cikgu ni orang Pulau Pinang. Dua-dua larutan ni kita ada bahasa kita sendiri. Oh, apa tu? Larutan ceroy dengan kau. Tu yang tadi cikgu minta tu, koko kau. Larutan ceroy dan juga larutan kau. Okey, dan yang ketiga adalah larutan tepu. Larutan tepu. Apa beza antara ketiga-tiga ni? Okey. Tak tahu, cikgu. Tak apa. Cikgu tolong Chris, jangan Okey, risau. terima kasih, cikgu. Kejap lagi kita ada soalannya, Chris. Okey. Fokus. 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 Baik. Okey, larutan cair cuma ada sedikit sahaja zat terlarut. Manakala larutan pekat ada banyak zat terlarut. Dan larutan tepu pula ada terlampau banyak ataupun berlebihan sangat zat terlarut. Maknanya gula ni ada banyak mana kat dalam ni? Dalam ni ada sikit, dalam ni ada banyak, dalam ni ada Berlebihan. Okey. Boleh tak kita nak tambah lagi gula? Boleh, cikgu. Dalam larutan cair kita boleh tambah sedikit lagi. Kita boleh tambah lagi banyak. Maafkan cikgu ya. Okey. Dalam ni kita boleh tambah lagi banyak. Dalam larutan pekat pula kita boleh tambah lagi sikit. Tapi dalam larutan tepu Tak boleh kalau lah, cikgu. kita tambah dia akan jadi mendakkan seperti ini. Nampak ada mendakkan gula ni kat sini? Jadi dia akan dapat mendakkan gula. Cikgu angkat cikgu angkat. Nampak? Okey. Nampak tak murid-murid? Panas sikit ni. Okey. Okey, Boleh? faham, cikgu? Boleh cikgu? faham? Boleh. Boleh kita buat aktiviti? Boleh, cikgu. Apa aktivitinya? Okey, aktivitinya adalah Chris perlu melabel maksud larutan. Maksud larutan. Okey. Maksud larutan yang berbeza lah, jenis larutan tu. Okey. Jenis larutan kan ada 3. Okey, larutan tepu, cair dan pekat. Ya, label. Okey. Setiap tu ada 3 jawapan. Tak apa, salah. Nanti cikgu akan tolong baiki. Baiklah. Okey, yang pertama tiada mendakan. Tiada mendakan. Yang ni saya rasa larutan cair kot. Okey, tiada mendakan larutan pekat. Ada mendakan larutan tepu. Okey, seterusnya zat pelarut banyak. Banyak. Siapa dia ya? Banyak. Saya rasa okey, pekat. Nampak Untuk macam betul zat je tu. pelarut sedikit, larutan cair. Zat pelarut berlebihan. Okey, betul-betul. Larutan tepu. Saya minta kawan di rumah tolong saya, cikgu. Ya, tolonglah. Kesian kat Chris seorang-seorang ni. Okey, boleh larut banyak zat pelarut. Okey, saya rasa yang ni cair. Boleh larut sedikit zat pelarut, pekat dan tidak boleh larut zat pelarut. Okey, cikgu. Dah siap, cikgu. Nak tahu jawapan tak? Nak tahu? Okey, kita tengok kat sini. Okey, baiklah. Kita tengok kat sini. Kita tengok. Okey. Kalau larutan cair nampak tu?
kuantiti zat terlarut sedikit. Betul tak tu sedikit? Larutan cair sedikit. Betul. Betul. Okey, kemudian boleh melarutkan banyak lagi, zat. Betul tak? Betul, cikgu. Betul. Okey, kemudian yang seterusnya adalah larutan pekat. Okey. Larutan pekat, kuantiti zat terlarut dia banyak. Betul tak Betul, banyak? betul. Betul. Kemudian kita boleh melarutkan sedikit lagi. Yes, betul, cikgu. Sedikit lagi. Okey, kemudian seterusnya adalah larutan tepu. Kuantiti zat terlarut dia berlebihan. Betul, cikgu. Betul Okey, Ya. kemudian tidak boleh melarutkan lagi dan akan menghasilkan mendakan. Betul tak? Betul, cikgu. Ada Very mendakan. good. Jadi untuk larutan cair dan larutan pekat tiada mendakan. Okey. Jadi Chris dapat semua betul lah. Betul. Dapat 100/100. Yes. Very good. Terima kasih, cikgu. Okey, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh. Okey, Kita minum koko panas dulu. kita minum dulu Okey. Okey, untuk murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Faralina untuk Sains Tingkatan 2 hanya di Didik TV KPM Menengah Rendah. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Faralina untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu Sains Tingkatan 2 dengan topik larutan dan kadar keterlarutan. Baiklah, Cikgu Faralina, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar, Cikgu? Asyik teori saja kan, Chris? Ya. Asyik belajar pakai mulut je. Boring juga kan? Ya. Jadi kita nak buat eksperimen sekarang ni. Buat eksperimen dulu, Cikgu? Ya, tapi sebelum tu kita kena tahu dulu apa maksud keterlarutan. Baik. Jom kita tengok apa maksud keterlarutan. Keterlarutan adalah kuantiti maksimum zat terlarut dapat larut dalam 100 ml per larut pada suhu tertentu. Okey. Maknanya kat sini gula tadi tu cikgu bagi tahu dalam bahasa yang Chris dengan murid-murid kat rumah fahamlah. Baik. Maknanya kita nak tengok gula ni dia ambil berapa banyak masa untuk dia larut dalam kuantiti air tertentu dengan suhu tertentu. So kuantiti dia ialah 100 ml lah, Cikgu. 100 ml lah setakat ni kita pakai 100 ml. Tapi kalau kita nak Baik. pakai lebih pun tak ada masalah. Faham, Cikgu? Okey, jadi dia ada dia ada 3 faktor. Okey. 3 faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Baiklah. Okey, tahu tak apakah 3 faktor tersebut? Rasa-rasalah tahu tak? Kalau kita buat air kat rumah tu kita pakai air apa? Air masak. Air masak. Jadi, air panas air kan? panas. Air panas. Kita pakai air yang panas. Jadi, faktor yang pertama adalah suhu pelarut. Suhu pelarut. Ya, faktor yang pertama suhu pelarut. Baiklah. Yang kedua pula, kalau kita pergi kedai kan selalunya kedai mamak lah kan kalau kita pergi. Ya. Dia kalau dia buat air tu macam mana? Dia buat dengan laju, Cikgu. Dia bancuh. Dia bancuh laju. Bunyi bukan main bising lagi kan. Betul kan? Boleh dah tu, sesuai dah tu. Kan? Dah boleh buka restoran Jadi kadar kacauan juga merupakan faktor mempengaruhi kadar keterlarutan. Maknanya kalau kita kacau laju tu macam mana gula tu? Dia larut lebih cepat ke dia ambil masa perlahan? Faham. Kita nak cek benda tu juga. Okey, Dan baik. yang ketiga pula adalah saiz zat terlarut. Saiz zat terlarut. Okey. Saiz zat terlarut ya. Okey. Contohnya sekarang gula. Gula selalu kita pakai gula apa? Kat rumah. Gula yang halus. Tak ada gula halus, kita pakai gula kasar juga Gula sebenarnya. kasar. Okey, gula kasar. Jadi sekarang kita akan cuba dengan 2 jenis gula iaitu gula batu dan juga gula kasar. Jadi Cikgu kita nak buat takutlah pakai eksperimen. gula halus. Lagi pakai gula halus terus masuk-masuk dah. Tak ada Faham. nak kacau So, dah. gula Siap. kasar lah hari ni. Kita pakai gula Okey, kasar. Nak buat sekarang? Okey, saya rasa semua dah sedia tak? Okey, jadi cikgu ada 3 faktor, Cikgu, Ya, yang kita betul. nak periksa hari ini. Ya. Iaitu yang pertama suhu. Terlarut. Suhu terlarut. Okey, suhu pelarut. Maafkan cikgu, Suhu suhu pelarut. pelarut. Lepas tu kadar kacauan. Kadar kacauan. Dan yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Saiz zat terlarut. Ya, betul. Okey, baiklah. jadi kita mulakan dengan suhu pelarut. Okey, cikgu, apa yang Chris perlu buat Okey, sekarang? cikgu gerak ke sana. Baik. Okey, suhu ni sekarang, kita tengok kita ada suhu. Okey, pusingkan sikit. Okey. Yang tu, bagi label tu nampak. Ya. Okey. Kita ada suhu tinggi dan Baik. juga kita ada suhu rendah.
satu kita pakai, nampak tu dah beruap kan? Ya. Panas tu, pegang tengok panas tak? Uish. Oh, panas. Panas. Okey, Okey, dan yang kedua ni pegang tengok, sejuk ke? Yang ni sejuk. Sejuk je. Okey. Jadi sekarang apa Chris nak buat? Chris akan masukkan satu spatula je, satu je, jangan lebih-lebih. Okey, cikgu. Bahaya ya. Satu je, Satu je. Okey. Kemudian Chris kena kacau bersama-sama. Kadar Okey. kacauan tu kena sama. Kenapa? Kerana bila kita menguji suhu, lagi dua faktor tu kita kena malarkan. Okey. Kita kena malarkan. Malarkan tu maknanya kena sama. Kacau sama-sama. Kita tengok yang mana akan larut lebih cepat. Okey. Bagi kena sikit gula tu. Cikgu tahu kita pakai kat rumah sudu kan. Ya. Dekat Mak kita pakai rod kaca. Kena tak gula tu? Sekejap. Okey. Yes. Okey. Cikgu faham. Guna dua tangan kan? Susah ni nak guna dua tangan, cikgu. Tak apa. Cuba. Tiada yang mustahil dalam hidup kita, Chris. Tu nampak tak? Nampak, cikgu. Yang mana lebih larut lebih cepat tu kita dah nampak? Saya nampak suhu pelarut tinggi ni lebih cepat. Suhu pelarut tinggi ni lagi cepat. Betul. Habiskan. Habiskan Ya. Okey. Jangan tinggal separuh jalan ya, tak baik ya. Mak kata tak baik tinggal kerja separuh jalan. Baik, cikgu. Okey. Okey, dah nampak dah tu. Kita nampak yang mana suhu tinggi tu makin larut dah gula dia. Betul, Maknanya Chris dekat sini sambil-sambil Chris buat kerja ni, cikgu terang ya. Okey. Semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Kadar keterlarutan ni maknanya kalau dia tinggi, dia cepatlah larut. Okey, gula faham. tu dah cair, nampak? Cikgu dah tak ada gula dah. Tak nampak dah. Okey, dah boleh stop, Okey. Okey, very good. Okey, kita tolak beaker tu ke tepi sikit. Okey. Sebab kita nak buat yang seterusnya pula. Baiklah. Yang mana pula? Kita nak tengok. Okey, rod kaca tu kita ambil. Okey. Okey, Kita masukkan dekat faktor sini. seterusnya. Okey, satu bagi kat cikgu. Satu Chris ambil. Okey, saya nak ambil yang laju. Okey, ambil lah. Cikgu tahu Chris dah nak apply kan jadi pembantu kan. Okey, Betul. tapi Chris Okey. kena bantu cikgu sikit. Okey, boleh, cikgu. Masukkan satu spatula dekat sana dan dekat kacauan perlahan. Okey, untuk kadar kacauan ni kita Ya. menggunakan jumlah dan juga jenis letak elok sekali kan jatuh pula tu. Okey. Terima Minta maaf, kasih. cikgu. Okey, untuk kadar kacauan kita hanya uji dia punya kelajuan nak kacau tu saja. Baiklah. Manakala air kita pakai sama kuantiti. Sama kuantiti. Suhu pun kita guna suhu yang sama. Kan cuba okey. pegang tengok dua-dua. Sama, cikgu. Sama kan? Jadi saiz gula pun kita pakai saiz yang sama. Betul, satu spatula. Okey, tapi Okey. satu Chris tolong kacau laju-laju kat cikgu. Ni Okey. mesti dia terus satu tangan kan? Yang ni cikgu akan kacau perlahan-lahan. Okey, kita pegang sama-sama kita buat. Okey, 3, 2, 1. Okey, cikgu akan gunakan perlahan-lahan saja. Okey, perlahan ni. Ini laju tak? Cikgu baru satu pusingan dia dah 4 pusingan tu. Okey. Cikgu. Okey, dah. Dah terlarut dah, cikgu. Kan dah terlarut. Okey, baiklah. Okey, kadar kacauan kan. Nampak cikgu punya masih ada Masih lagi ada. lah. Okey. Nampak tak? Kadar kacauan mempengaruhi kadar keterlarutan. Okey, kat sini cikgu nak bagi tahu sikit. Dengar tahu sebab Okey. kejap lagi cikgu nak bincang sikit. Okey, boleh, cikgu. Okey, semakin tinggi kadar kacauan, Baiklah. semakin tinggi kadar kacauan, Okey. semakin tinggi kadar keterlarutan. Okey. Maknanya kalau kita kacau laju tu, lagi cepatlah gula tu larut. Okey, semakin tinggi kadar kacauan, Okey. semakin Tinggi kadar keterlarutan. Okey. Very good. Chris, Baguslah nak ada ambil murid nota ni. cikgu ni. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, yang ni cikgu akan alihkan dekat sini sebab yang seterusnya Chris kena buat. Okey, baik. Okey, kejap. Ni kita alihkan sikit, kita Alihkan bawa ke sikit. arah cikgu. Okey. Baiklah, cikgu. Baik, okey. Apakah faktor yang ketiga? Faktor yang ketiga pula sekarang ni kita adalah tak tulis kan ni? Ada suspense sikit. Ada suspense, Faktor ketiga kita tengok sini. Okey, faktor ketiga adalah saiz zat terlarut. Saiz zat terlarut. Apa maksud dia, Chris? Maksudnya saiz gula ke, cikgu? Very good lah. Baguslah. Satu kita Cikgu. akan pakai gula batu. Okey. Satu lagi kita akan pakai Gula kasar. tapi syarat dia dekat sini. Okey. Walaupun kita pakai gula batu, dia punya berat ataupun dia punya jisim, dia punya jisim kena sama. Faham? Jisim. Kita kalau kampung-kampung ni kita panggil berat. Kalau bahasa sains kita panggil jisim. 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 Okey, baiklah. Jadi jisim dia kena sama. Ni cikgu dah ukur kalau satu spatula dia akan sama dengan saiz gula batu ni. Okey, Cikgu baiklah, masukkan
Masukkan tu satu spatula. Okey, satu spatula. Okey. Okey, jadi apa yang sekarang Chris kena buat? Chris kena kacau dengan kadar yang sama. Kadar yang sama Kalau laju, lajulah. Kalau slow, dua-dua kena slow. Okey, faham. Okey, kena sama. Jadi kita nak tengok gula mana yang akan larut dulu. Chris rasa gula mana yang akan larut dulu? Saya rasa gula kasar kot. Gula kasar akan larut dulu. Gula batu tak larut lah. Dia lebih Dia akan larut, tapi dia akan larut. perlahan. Ya, betul. Kalau kita pakai gula halus, tadi kan Chris ada sebut gula halus kan? Ya. Kalau kita pakai gula halus, lagi cepat. Tapi cikgu tak belilah gula halus sebabnya cikgu tak naklah Chris kerja senang. Cikgu nak Chris buat kerja sikit. Cikgu. Yang gula kasar dah terlarut, cikgu. Gula kasar dah terlarut. Ada nampak sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi? Sikit lagi, teruskan. Okey. Cikgu mata ni tajam ni. Okey, baik, Tak dah boleh tipu terlarut. cikgu ni. Boleh Okey. tunjuk kata dah terlarut tu? Okey, nampak tak? Tapi gula Okey. batu masih ada, cuma saiz dia mungkin dah berkurangan sikit. Betul tak? Betul, cikgu. Okey, dah ready ke dengan perbincangan kita? Ready. Okey, untuk faktor saiz zat terlarut, Cikgu tak bagi tahu cikgu tak bagi tahu lagi. Oh, okey, cikgu tak bagi tahu. Dia tahu. Okey, okey, semakin tapi, kecil saiz zat terlarut, Okey, semakin kecil Semakin kecil. saiz zat terlarut, semakin apa yang dekat kadar Semakin- keterlarutan? Tinggi ke rendah? Semakin tinggi. Tinggi. Okey, baik. Kita nak tengok balik. Boleh tak ulang? Okey, kita tengok perbincangan kita. Okey, baiklah. Okey, kita ada 3 kat sini. Suhu, pelarut, kadar kacauan dan juga saiz zat terlarut. Baik. Okey, boleh jawab untuk suhu pelarut? Okey. Untuk suhu pelarut ya, semakin- semakin tinggi Ya. suhu pelarut, Okey. semakin tinggi kadar keterlarutan. Terror lah dia. Betul tak, cikgu? Tengok tu. Betul tak? Yes! Betul. Okey, baik. Yang kedua pula kita nak tengok. Okey. Kadar kacauan. Kita tengok Chris boleh jawab tak semua. Okey, baiklah. Semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Okey, kita tengok betul tak? Okey. Semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Betul? Yes, betul. Dia banggalah boleh jawab. Kita Bangga. tengoklah yang ketiga ni dia boleh jawab ke Okey, tak. yang ketiga, Okey, Chris. Yang ketiga. Okey. Ini saiz zat terlarut. Tadi je baru. Kita guna gula kasar Dengan dan gula? gula batu. Gula batu. Yes. Semakin rendah, boleh tak? Atau semakin kecil. Kecil. Semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Nak uji sikit? Okey, apa Kalau dia? semakin besar, Okey. saiz zat terlarut? Semakin besar saiz zat terlarut, semakin rendah. Betul. Semakin rendah kadar keterlarutan. Betul lah. Very good. Tengok tu jawapan betul tak? Berjaya dah berjaya. kita Dapat menjalankan. berapa markah cikgu Chris dapat? Cikgu bagi 10 jugalah. 10? Sebab cikgu uji yang lagi satu pun dia boleh jawab. 10. Kan? 10 out of 10 lah cikgu. 10 out of 10, betul. 100% lah. Ya, betul 100%. Tadi 100%, sekarang 100%. Sekarang pun 100%. Okey, terror baiklah lah dia. cikgu. Kalau macam tu, apa kata kita teruskan dengan rehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi untuk slot menengah rendah Sains Tingkatan 2 bersama Cikgu Faralina. Didik TV KPM. Jom murid-murid masuk ke kelas slot menengah rendah bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini saya bersama dengan Cikgu Faralina untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 2 dengan topiknya larutan dan kadar keterlarutan. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya, apa yang akan kita belajar cikgu? Okey, untuk segmen ini kita akan belajar iaitu jenis campuran. Jenis campuran. Macam okey. biasa, ada 3 jenis campuran yang Okey. kita kena belajar, ada dalam silibus kita. Baiklah. Okey, yang pertama adalah, kita tengok larutan dan juga ampaian. Kita tengok dahulu larutan dan ampaian. Larutan ni tadi kita dah belajar dah, Chris. Ya. Okey, Larutan, larutan okey. adalah campuran jernih yang terhasil. Okey, campuran jernih yang terhasil. Selalunya untuk larutan kita pakai satu sahaja zat terlarut.
Okey. Kemudian zat terlarut ini akan tersebar dengan secara sekata. Okey, Maknanya secara semua sekata. pelarut tu akan nampaklah semua zat terlarut tu. Contohnya ada di hadapan Chris, iaitu sirap. Nampak sirap tu? Yang ni? Nampak tak? Dia jernih tak? Jernih cikgu. Jernih, tapi berdasarkan teori mengatakan cahaya boleh menembusi larutan. Okey. Boleh faham. menembusi larutan. Jangan risau. Macam biasa, kita akan buktikannya. Jadi air sirap ni merupakan salah satu contoh larutan. Ya, betul, Chris. Okey, faham. Okey, kita ke yang kedua pula, jenis campuran, iaitu ampayan. Ampayan? Untuk sidai baju ke ni? Jangan, Chris, macam tu. Itu dekat rumah. Ini Okey. dalam sains. Oh, ampayan. lain. Lain. Ampayan adalah campuran keruh yang terhasil. Okey. Tadi jernih, Betul? sekarang keruh. Keruh. Okey, kenapa dia keruh? Sebab zat terlarut tidak larut dalam pelarut. Maknanya, contoh cikgu bagi pasir dan juga air. Pasir boleh larut ke dalam air? Tak boleh cikgu? Tak boleh kan? Kita selalu pergi... Betul, pergi pantai. Pergi pantai, kita tengok mana boleh larut kan? Betul. Dia tak boleh larut. Jadi, dia akan menghasilkan mendakan. Mendakan. Dan color dia adalah jenis keruh. Warna dia lah. Warna dia keruh dan dia akan hasilkan mendakan. Tambahan pula lagi, cahaya tidak boleh menembusi dia. Okey, macam ni ke cikgu? Ni Contohnya ada kat depan tu juga. Ya, betul. Jadi okey. campuran keruh. Ada mendakan lah kat bawah tu, nampak? Dia keruh nampak. dan ada mendakan di bawah. Boleh tak kita buang air mendakan tu? Boleh. Kita boleh turas dia. Macam kat rumah kita tapis, sebut teh tu okey, kan? okey. Macam Faham. itulah. Okey? Alright. Jadi yang ni ampayan cikgu? Ya, itu ampayan. Okey. Untuk membuktikan cahaya boleh menembusi ataupun tidak, cikgu ada satu aktiviti untuk Chris. Okey, apa aktiviti ni cikgu? Okey, aktivitinya adalah Chris perlu meletakkan papan putih tu. Okey. Kemudian letakkan campuran di tengah-tengah papan putih dan juga lampu suluh. Baiklah. Kemudian Chris kena on kan ataupun kena buka lah lampu suluh tu. Okey. Tengok ada tak cahaya yang menembusi campuran tersebut. Baiklah. Okey, kita hanya akan buat untuk larutan dan juga ampayan sahaja. Oh. Dua saja ya. Okey, tadi yang pertama kita boleh mula dengan air sirap. Ya, air sirap. Okey, kita letak. Kemudian kita buka. Jangan lupa buka. Satgi kan sampai ke sudah lah. Ada dah bateri cikgu letak. Siap-siap tepuk-tepuk lagi dia tu. Cikgu dah. Macam nampak ni? tak? Nampak ada cahaya. Ada cahaya tak tu? Kat papan putih ni ada. Ada kan? Maknanya cahaya boleh menembusi. Betul lah. Kita dah pun membuktikannya. Hipotesis cikgu Hipotesis tadi tu. Larutan. Kita tak boleh lah sebarang-sebarang je cakap. Kenalah Betul. buktikan apa yang kita cakap tu. Itulah sains kan cikgu? Ya, itulah sains. Okey, Okey, baiklah. yang kedua pula. Okey. Apa Ini Chris nak untuk buat? larutan. Alihkan. Okey, kemudian seterusnya. letak ampayan. Ini air yang keruh ni. Air kotor ni. Ya, yang keruh ni letak. Okey. Okey, kemudian letak pula lampu suluh. Okey, Baik. buka. Okey, ada tak cahaya dekat situ? Yang menembusinya? Tak ada cikgu. Tak ada kan? Betul ke tu tak ada? Tengok betul-betul. Di sekitaran ada cikgu tapi tak Sekitaran ada tapi dia tidak boleh menembusi. Betul tak? Cahaya tak boleh Menembusi. ampayan. Maka okey, terjawablah kita punya cahaya tidak boleh menembusi ampayan. Baiklah, cikgu. Jelas kat situ? Jelas cikgu. Kita dah buat aktiviti untuk pastikan Chris faham apa yang cikgu sampaikan. Jadi untuk ampayan cahaya tidak boleh menembusi. Betul. Dan untuk larutan Ya. cahaya boleh menembusi. Okey, selain daripada sirap, ada apa lagi larutan lain? Tu cikgu saya nampak di sini ada sirap bandung. Itu kejap lagi kita akan itu kejap guna. lagi. Okey, Kejap okey. lagi. Cikgu tanya, selain daripada sirap, apa lagi yang boleh kita jadikan larutan jernih? Air cikgu. Air apa? Air dengan? Air Kena tambah sesuatu kat dalam dia. air dengan gula boleh? Boleh? Dan juga air dengan Garam. garam. Air garam Okey. adalah larutan jernih tak? Jernih. Okey, kita Okey. ke yang seterusnya, Baiklah. iaitu koloid. Koloid. Ni campuran yang ketiga kita kena tahu. Android saya tahulah cikgu. Koloid tu apa? Hei, jangan duk Android ni. Ini koloid. Okey, Koloid lain. adalah campuran dua atau lebih zat terlarut. Okey. Maknanya kalau satu jadi larutan. Kalau dua, tiga, empat, dia akan jadi koloid. Dia akan jadi koloid. Okey. Dan juga campuran ini tidak jernih. Tidak jernih. Tapi dia tiada mendakan. Tidak jernih, tapi okey. dia tiada
mendakkan. Boleh jelas kat situ ya? Jelas cikgu. Jelas. Okey, kejap lagi cikgu akan tanya soalan secara spontannya pada Chris. Tak apa, Okey. ini tak ambil markah, cuma nak tahu je Tak ada faham markah, ke tak. Tak ada markah, tak ada markah. Okey. Okey, kemudian campuran ini adalah bentuk campuran ini terletak di antara larutan dan ampaian. Okey, cuba ubah tengok. Okey, di Dia antara terletak di antara larutan dan juga ampaian. macam Okey, ni, cikgu. larutan jernih, tiada mendakkan. Okey, Ya. kemudian untuk koloid, tidak dia jernih. Tidak jernih tapi tidak tiada ada mendakkan. Kenapa dia tiada mendakkan? Sebab zat telarut itu dia larut secara sekata. Okey. Dia larutlah, okey? Tapi ampaian pula Tidak jernih tidak jernih, dan ada mendakkan. Sebab zat telarut tidak terlarut dengan sekata. Ya, tidak terlarut dengan sekata. Zat telarut tu tak boleh larut pun sebenarnya. tapi larut langsung lah. Jadi kita boleh turas lah nanti. Okey, faham. Faham ya? Okey, itu saja sehingga ini. Nampak ni? Ada gambar sekali cikgu dah letakkan. Okey, larutan, koloid dan juga ampaian. ampaian. Bintik-bintik tu maknanya sekata ataupun tidak sekata. Okey. Cikgu, apa kata kita buat eksperimen sikit untuk koloid boleh nak cuba juga untuk koloid? nak cuba. Boleh. Cuba je cikgu Okey. gerak ke sana ya. Untuk air sirap Bandung ni, Kita tengok. Kita nak tengok cahaya boleh tembus tak? ataupun tak. Okey. Ada koloid yang boleh tembus. Oh, ada? Tapi kebanyakannya tidak boleh lah sebab dia tak jernih. Nampak tak semua? Tak ada kan? Tak ada cikgu Tak untuk ada. sirap Jadi air dah Bandung ni. membuktikan. Walaupun ni tak ada dalam silibus kita. Tak ada Okey. pun dalam buku. Tapi bagus. Cikgu sukalah murid yang nak mencuba ni. Ya, kita kena cubalah cikgu. Betul. Okey, baiklah cikgu, apa kata kita berehat sebentar boleh? Boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Faralina untuk Sains Tingkatan 2 Menengah Rendah. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 2 dengan topiknya larutan dan kadar keterlarutan. Bersama juga Cikgu Faralina. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya saya nampak ada tepung, ada garam. Kita nak masak ke ni Cikgu? Dah lapar dah. Tahu Chris dah lapar, cikgu pun dah lapar. Belum lagi. Belum lagi, Kita Okey. bukan nak masak, bukan. Okey. Kita nak membuktikan bahawa air ni adalah pelarut semesta. Pelarut semesta. Apa Okey. maksud air sebagai pelarut semesta? Maknanya air ni dia boleh melarutkan hampir semua bahan. Termasuklah pepejal, cecair dan juga gas. Boleh dapat kat situ? Okey. Boleh. Okey. Jadi sekarang cikgu nak Chris tolong bantu cikgu Okey. buktikan kat situ ada pepejal iaitu tepung dan juga garam Okey. serta ada cecair kat situ iaitu sirap lah kan? Sirap, Okey, okey. masukkan satu spatula dan juga satu drop dalam bekas beaker yang telah cikgu sediakan. Okey, cikgu, kita cikgu nak ke mula sana dengan- untuk cikgu bantu. Okey, kita nak mula dengan tepung dulu ke? Boleh. Mana-mana je yang Chris suka. Okey. Okey, kita mulakan dengan tepung. Dengan Okey, tepung. masukkan. Cukup cikgu? Cukup. Okey, yang beaker pertama. Baiklah. Masuk, okey. Seterusnya, Alright. kita kena Kacau. Kacau. Baguslah, dah tahu nak kacau. Okey. Larut tak dia? Ada tak dia jadi macam ada tepung-tepung ke kat tak ada atas mendakan, ke? cikgu. Tak ada mendakan. So, jadi memang dah terlarut lah cikgu. Dah terlarut. Jadi dah membuktikan. Chris Okey. dah bantu untuk membuktikan bahawa air ni adalah pelarut semesta. Semesta. Satu lagi, garam pula. Okey, seterusnya garam. Selagi orang kata tepung halus, jadi kita pakai garam. Okey. Okey. Kacau. Okey, kacau. Dia akan larut, jangan risau. Okey. Ambil masa Chris. Tak apa. Laju je dia kacau. Okey, nampaknya dah baguslah dah Chris. terlarut. Jadi Chris dah bantu cikgu buktikan yang seterusnya untuk pepejal pun air boleh larutkan. Okey, okey. yang seterusnya untuk cecair pula. Cecair. Boleh tak air ni larutkan cecair? Okey. Sebab air pun cecair juga, betul tak? Betul cikgu. Jangan banyak air, satu titik je. Satu titik. Top. Okey. Okey. Hati-hati, jangan kotorkan. Okey, seterusnya kacau. Okey, kacau. Larut tak tu?
Bui colour dia. Boleh bau air sirap je. Lapar kan tadi kan? Lapar je. Macam pergi kenduri kahwin kan? Ya. Cikgu dah. Dah Okey, larut. jadi Chris juga dah bantu untuk membuktikan yang mana air ni boleh larutkan cecair juga. Tapi gas macam mana pula, Chris? Gas macam mana, cikgu? Contohnya Ada eksperimen ke, cikgu? tak adalah eksperimen. Jadi tapi cikgu bagi tahu dekat Chris lah. Contohnya adalah oksigen dan juga karbon dioksida dalam badan kita. Okey, macam mana oksigen dan karbon dioksida ni boleh larut dalam badan kita dengan bantuan plasma, darah plasma. Darah plasma. Darah plasma. Dalam badan kita ada darah plasma lah. Jadi darah plasma ni 90% dia dibina daripada air. Terdiri daripada air lah. Okey. Sebab itulah dia boleh larut dalam air. Tapi cikgu, saya nak tanya, selain daripada air, ada tak jenis pelarut lain? Ada jenis pelarut lain. Okey, yang bukan air lah. Kita tengok. Pelarut bukan air. Ada dekat skrin ni nampak? Pelarut bukan air. Okey, Chris. Chris pakai minyak wangi tak? Pakai, cikgu? Pakai? Ya. Wangi ni? Wangi. Okey. Minyak wangi merupakan salah satu pelarut bukan air. Dia guna apa? Dia guna alkohol. Alkohol. Okay. Kenapa kita pakai benda yang lain kan? Kenapa tak pakai air je? Kenapa, cikgu? Sebab ada bahan yang tidak boleh larut dalam air. Walaupun kita dah masukkan, dia tak boleh juga nak larut. Jadi contoh yang kedua adalah kerosin. Okey, kerosin ni minyak lampu lah. Minyak lampu. Kemudian kita ada juga aseton. Okey. Aseton. Lepas tu kita juga ada tupitin. Baik. Okey, dan yang terakhir kita ada ether. Ether ni pengekstrak minyak ni lah. Ni semua adalah contoh-contoh pelarut bukan air. Okey, faham, cikgu. Maka tamatlah kita punya kelas pada hari ini. Okey, baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu. Jangan nak habiskan lagi. Sabar. Okey, kita kenapa, mestilah cikgu? kena uji murid-murid di sana. Dan juga Chris. Dah belajar, kena uji. Mana boleh. Betul, cikgu, betul. Okey, jadi cikgu ada 3 soalan untuk uji apa yang kita belajar dalam topik ini. Dah ready? Ready, cikgu. Semua dah sedia? Kalau dah sedia, boleh kasih thumbs up. Okey, nampak. Okey, semua dah sedia, cikgu. Soalan pertama. Terangkan dengan contoh maksud larutan. Tadi kita dah belajar kan larutan? Okey, tadi dah belajar, cikgu. Ada depan ni, ada depan. Terangkan dengan contoh saya. Yang ini soalan objektif lah, cikgu. Ya. Okey, A, B, C. A, bahan yang boleh melarut serbuk koko. B, cecair yang melarutkan bahan air panas. C, hasil campuran yang terbentuk minuman koko panas. Saya rasa kan jawapan dia B, cikgu. Cecair yang melarutkan bahan air panas. Maksud larutan. Larutan adalah hasil campuran. Bukan B ke, cikgu? Bukan. Maaflah, cikgu. Oops, Okey. sorry. So, larutan tu hasil campuran. Jadi C lah jawapan dia. C jawapan dia. Okey. Hasil campuran yang terbentuk iaitu Melo, contohlah. Minuman koko panas. Minuman koko panas. Okey, C Minuman lah. koko panas. C. Alamak, tak boleh dapat 100% ni. Tak apa. Saya belajar. Okey, kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Terangkan satu perbezaan koloid dan juga ampaian. Okey. Tadi kita dah buat eksperimen. Di mana pula dia ni? Yang ni. Pandailah dia guna contoh eksperimen cikgu tadi. Okey, jadi yang ni ampaian, cikgu? Ya, betul. Yang ni contoh koloid? Ya. Okey, jadi terangkan satu perbezaan. Saya nampak kita tengok dia boleh jawab tak soalan ni. Untuk koloid, tidak ada mendakan. Tetapi untuk ampaian, ada mendakan, cikgu. Kita tengok. Boleh betul terima tak? tak jawapan tu? Kita tengoklah betul ke tak? Kita tengok kat skrin. Okey. Koloid membentuk campuran tersebar secara sekata tanpa mendakan, manakala ampaian pula adalah campuran yang akan ada mendakan di dasarnya. Dan juga cahaya, cikgu, betul tak? Cahaya. Untuk- Dua-dua tak boleh tembus cahaya. dua-dua Jadi tak bukanlah boleh. tak boleh buat perbezaan. Okey, Kalau faham. yang ada Itu perbezaan persamaan. tu persamaan. Okey, faham, cikgu? Okey, boleh faham? Dah. Dah bersedia untuk soalan ketiga? Sedia, cikgu? Alright, okey. Untuk soalan ketiga. Mengapa air dipanggil pelarut semesta? Tadi baru kita belajar. Okey. Air mempunyai kebolehan untuk melarutkan hampir semua bahan. Sama ada pepejal, seperti garam tadi. Cecair, Okey. seperti air sirap tadi. Okey. Dan juga gas. Dalam badan ada ada gas oksigen dan juga karbon dioksida. Ya, betul. Okey, itu jawapan saya, cikgu. Okey, Kunci. kita tengok kunci kunci ni. Okey, kita tengok betul ke tak? Air mempunyai kebolehan untuk melarut hampir semua bahan sama ada pepejal, cecair
atau gas. Yes, okey. Baiklah cikgu, bagaimanakah prestasi Chris untuk kelas cikgu hari ini cikgu? Okey, sebab tadi awal-awal semua boleh jawab, betul? Semua. Segmen 1 boleh jawab, segmen 2 boleh jawab, segmen ketiga boleh jawab, semua boleh jawab. Cuma ada satu soalan salah tadi kan? Ya. Larutan mungkin terlupa sikit lah, sikit je, sikit. Jadi cikgu bagi markah 90%. 90%. Terima kasih cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini cikgu? Silakan. Okey, rumusan untuk topik kita hari ini pada pertama sekali tadi kita ada belajar iaitu zat terlarut. Okey. Okey, kemudian kita belajar juga pelarut iaitu cecair yang boleh melarutkan zat terlarut ini. Kemudian seterusnya kita belajar larutan campuran antara zat terlarut dan juga pelarut. Kemudian kita juga ada belajar iaitu jenis-jenis larutan, larutan cair, larutan pekat dan juga larutan tepu. Okey, kemudian kita juga ada belajar berkenaan dengan ampaian, koloid dan juga larutan. Yes, betul. Kemudian kita belajar juga bagaimana 3 faktor yang mempengaruhi. Ingat lagi? Ingat cikgu, ada 3. Ya. Suhu, Okey. suhu larutan, Okey. saiz zat Terlarut. Okey, dan juga kadar kacauan. Sebab tu cikgu suka buat eksperimen. Bila buat eksperimen, saja akan ingat. Senang nak ingat, sebab cikgu. benda tu gerak tangan semua. Okey, kita ingat. Dan yang terakhir kita ada belajar berkenaan dengan air sebagai pelarut semesta dan juga pelarut bukan air. Contohnya macam minyak wangi dan juga antiseptik. Baiklah cikgu, dan boleh tak kongsikan bagaimanakah murid-murid di rumah boleh dapatkan bahan tambahan untuk topik kita hari ini cikgu? Macam biasalah, bahan tambahan tu boleh dapatkan di portal Delima Sumberku. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Faralina untuk satu kelas yang sungguh interaktif dan sungguh seronok hari ini. Best tak kelas hari ni? Best cikgu, best sangat. Sekarang bagi markah kat cikgu pula. Saya nak bagi markah 100%. Alhamdulillah. Okey, Terima kasih, kasih Chris. cikgu. Terima kasih, Chris. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu. Dan kita akan jumpa lagi hanya di slot menengah rendah Didik TV KPM. Bye semua.